Yuval Noah Harari, dia kata pada masa akan datang kita boleh ada sebenarnya satu komuniti dipanggil sebagai manusia tak berguna. Tak berguna maksudnya betul-betul tak ada kerja. Semua kerja dah diambil alih oleh AI. Benda dia belajar tu dah tak ada guna dah. Jadi kerajaan akan bagi diorang dadah. Dadah dalam bentuk apa? Dalam bentuk game, dalam bentuk video-video entertainment, VR. Dia akan hidup dalam dunia sendiri. Sebab kalau dia orang dibiarkan berkeliaran macam tu je, dia akan buat kacau. Dia akan buat kacau. Jadi dia akan dibagi dadah macam tu. So nak tunggu mati macam tu je lah. Okey, hari ini kita bersama dengan Haziq Ajar ataupun nama sebenar Haziq Rahim. Apa khabar, Haziq? Alhamdulillah, khabar baik. Abang Amin okey? Alhamdulillah. Rupanya ini owner YouTube channel Ajar Malaysia. Antara video yang saya tengok ialah ni, dengan mesin ni menjatuhkan khalifah Islam kan? Islam. Masya Allah, 103,000 tak silap viewers dia. Agak menarik jugalah sebab itu antara tajuk yang diminati jugalah. Padahal dia macam heavy history jugalah agak situ. Orang Malaysia ni biasanya video-video tentang kiamat, video tentang akhir zaman, girlfriend, boyfriend, mengaku confess. Yang tu tinggi. Dan untuk makluman yang sedang menonton, Ajar Malaysia setakat ini rakaman dilakukan. Subscribers seramai 468,000 Ya, lebih kurang. Alhamdulillah. Dia mula mencanak saya teka PKP ke? Ya, betul lah. Itu reality lah. Maksudnya pada ketika berlakunya sesuatu yang disaster pun ada setengah pihak yang dia sebenarnya dia dapat manfaat jugalah. Macam kita cakap ni, teruk pula kan. Tapi itulah sebab orang yang menghasilkan konten pada ketika itu dapat viewership yang banyak lah. Jadi Abang Amin pun adalah setuju jugalah. Benarlah kata Einstein, in the middle of difficulty lies opportunity. Ya, betul. Okey, kita nak sembang hari ni tentang the new Silicon Valley. Okay. Tapi sebelum kita masuk tentang Silicon Valley dan juga Silicon Wadi ni, sekarang ni heboh diperkatakan tentang ChatGPT. Ya. Kan? Okey, bagi orang yang buat pertama kali dengar apa dia benda tu kan? Apa dia ChatGPT ni? Okay, ChatGPT ni sekarang ni rasanya susah lah nak jumpa orang yang tak dengar apa-apa pasal ChatGPT ni, kecuali memang dia duduk dekat gua ke apa. Paling tidak dia dengar cuma dia tak tahu apa. Itu je lah. Ya, betul. Sebab dia macam mana, ChatGPT ni kita boleh pergi jauh lah, dan kita rasanya saya akan bentangkan sedikit lah tentang kenapa ChatGPT ni dianggap satu benda yang sangat hype. Pertama sekali, ChatGPT ni kalau kita sebut pasal satu apps ataupun satu site yang paling banyak users dia, ini adalah yang paling cepat dan paling banyak dalam sejarah manusia lah. So dia lebih cepat daripada Facebook, lebih cepat daripada Instagram. Users dia sekarang ni dah 10 juta. Dah lebih 10 juta. Dan dia capai 10 juta tu lebih cepat daripada TikTok. TikTok tu pun orang dah kagum sangat dah. Tapi ChatGPT ni lebih cepat. Jadi dia satu benda yang hype lah. Dan yang ironi dan kelakarnya adalah orang yang buat ChatGPT ni pun dia tak sangka bahawa akan jadi begitu hype sedemikian rupa. Panggil unsunkerable lah. Unsunkerable. Dia pun tak tahu kenapa macam mana boleh hype sangat. Tapi cerita dia, kita sebut tentang AI lah ataupun kecerdasan buatan. Ini kira satu buzzword yang sangat penting lah dalam kehidupan kita moden sekali sekarang ni. Cerita dia, AI ni sebenarnya dia dah lama lah. Lebih kurang 70 tahun yang lepas lagi, sejak daripada World War lagi. So dalam 70 tahun tu sebenarnya ada beberapa tempoh yang AI ni dia hype tau. Dia mungkin hype macam sekarang, lepas tu dia mati. Betul. Dia mungkin 2-3 kali dia hype, dia mati. Itu senyap. Even ada beberapa movie based on AI. Ya, betul. Dan ada nama movie pun artificial intelligence. Yeah. So contoh kita tengok cerita-cerita movie Hollywood ni banyak lah dia buat pasal robot yang jahat yang akan membunuh, memusnahkan manusia, yang diorang mula-mula diorang dapat sentience. Sentience ni maksudnya robot-robot ni dia sedar. So lepas tu bila dia sedar tu, dia mula buat sekati dia lah. Termasuklah mungkin menghamba abdikan manusia itu. Waktu dia hype lah, tapi waktu dia turun balik. Jadi sampai satu ketika
maksudnya kajian AI ni dia macam budak yang makan krayon dekat belakang kelas. Maksudnya orang kat macam dia tak ni tak ada pedah sangat, tak nampak apa kegunaan dia. Sampailah satu breakthrough yang baru saja dibuat, tak silap dari 2010 2011 macam tu. Iaitu bila mana AI ataupun komputer, ini lebih awal lah, berjaya mengalahkan manusia dalam chess. Jadi maksud ini kali pertama. So chess ni ciptaan manusia kan, game yang dicipta oleh manusia. So maksudnya manusia lah yang sepatutnya paling power. Tak, AI ni tak silap nama, tak pasti nama dia, yang mengalahkan Garry Kasparov tu apa? Bukan Jarvis lah for sure. Okay, Jarvis ni kalau dia ada, tu cerita yang lebih menakutkan lah. Kalau dia betul-betul berjaya dia buat. Okay. Jadi dia berjaya mengalahkan manusia dalam chess, dan sekarang ni tak ada manusia yang boleh mengalahkan AI dalam chess lah. Even yang paling power sekali, Magnus Carlsen kan. Dan selepas itu, lebih daripada tu, satu lagi breakthrough yang paling-paling meletupkan otak manusia bila dibuat AlphaGo tak silap. Jadi Go ni dia adalah satu mainan yang dicipta tak silap di Korea. Dia lebih kompleks daripada chess, dan dia dianggap bahawa AI walaupun sepandai mana pun takkan boleh. Yes, kau takkan boleh. Dan itu bila kita cakap macam tu biasanya macam tulisan dekat kubur lah. AI takkan boleh mengalahkan manusia. Memang boleh. Jadi AlphaGo ni dia berjaya mengalahkan Lee Shindol tak silap. Maksudnya pemain pemain Go yang paling hebat di dunia, nombor 1 waktu tu. Kalah juga. Dan selepas tu kalau tahu macam StarCraft. Jadi cerita dia adalah dan yang lebih hebat lagi, breakthrough dia adalah dalam bidang protein folding. So protein ni dia boleh berlipat dengan sangat-sangat kompleks. Dalam perubatan sangat-sangat penting lah kalau kita boleh selesaikan masalah protein folding ni. Dan semua saintis-saintis terhebat dunia tak boleh nak selesaikan, sampailah dibuat satu AI, iaitu DeepFold tak silap. Jadi dia berjaya menyelesaikan masalah protein folding ni. Jadi ada beberapa benda-benda hype sampailah sekarang kita balik kepada soalan tadi, ChatGPT. Okay, ChatGPT ni kenapa dia sangat-sangat hype? Sebab dia macam bila orang nampak benda ni, orang macam aku dah berada dalam zaman AI ke sekarang ni? Dia memang rasa macam tu. Okay, untuk sambung sikit cerita sebelum kita pergi ke soalan seterusnya adalah, sebenarnya dalam AI ni ada satu impian besar yang nak dicapai oleh sekalian pengkaji AI, iaitu nak menghasilkan AGI. Ditambah satu huruf lagi. Okay, AGI dengan AI ni dia boleh kita tambah satu huruf ni, dia jadi benda yang lagi besar, iaitu Artificial General Intelligence. Apa benda ni? Artificial General Intelligence adalah lebih kurang macam Doraemon. Semua ada. Dia boleh buat semua. Okey, cerita dia kalau tadi pasal chess kan. So walaupun AI tu dia power dalam chess, dia tak boleh buat benda lain. Dia tak boleh buat badminton, tak boleh bola, tak boleh benda lain, tak boleh. Macam protein tadi tu power gila dia pasal menganalisis protein, tapi dia tak boleh buat benda lain. Dia boleh buat benda tu je. Yes. AGI dia boleh buat hampir semua benda. General kan? Yes. Dan tak tahulah kita akan masuk ke tak topik ni lepas tu. Tapi bila berlakunya AGI, maka ada beberapa ramalan kiamat. Dandan. Okay, ramalan kiamat yang pertama adalah maksudnya akan berlaku singularity. Singularity ni ialah bila robot ataupun AI ni dah terlampau bijak. So apa yang dia boleh buat adalah dia boleh hasilkan AI yang lain. Dia boleh hasilkan AI yang sama bijak dengan dia. AI ni hasilkan AI. So lepas tu apa yang akan berlaku adalah singularity. Maksudnya dia mungkin manusia akan dipupuskan lah selama-lamanya. Itu tak apalah nak masuk. Itu dah jadi cerita Age of Ultron lah. Ya, saya tak tengok lah. Saya lepas Iron Man 3 terus tak tengok apa-apa cerita Marvel sebab sangat-sangat teruk cerita tu. So anyway, so itu adalah antara beberapa prediction lah yang mungkin berlaku tentang itu sebab kenapa orang jadi sangat takut dan jangan jadi sangat hype jugalah dengan AI ni. Sebab ada beberapa, sebab dah kita tengok apa nama movie-movie pasal tu lah. Saya ada baca buku Alvin Toffler. Dia selalu menulis tentang kajian dan jangkaan masa depan. Dia kata mereka yang pada awal milenium, dia kata mereka yang menguasai teknologi, mereka menguasai dunia. Tetapi pasca 2020, dia kata mereka yang menguasai data adalah mereka yang menguasai dunia. Adakah kenyataan ini juga paralel dengan
siapa yang menguasai artificial intelligence, termasuk ChatGPT ni, akan menakluki dunia. Okey, ada satu company ni lah, yang pengasas dia adalah Demis Hassabis tak silap saya, iaitu DeepMind tak silap saya nama company ni. Dia punya slogan dia simple je. Solve intelligence, selesaikan kecerdasan. Nombor 2, solve everything else. Selesaikan semua benda yang lain. So, kalau kamu berjaya menyelesaikan masalah kecerdasan, maka kamu akan boleh selesaikan semua benda lain. Dan itu bila kita fikir balik macam apa benda slogan macam biasa slogan kalau apa berilmu, beriman, bertakwa kat sekolah-sekolah gitu kan. Slogan macam tu lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukanlah maksudnya nak rendahkan slogan lain ke apa, tapi maksudnya nak kata slogan dia ni orang saintis dengar apa benda slogan kau ni kan macam klise macam inilah macam terlampau corny sangatlah. Soft intelligence, apa benda soft intelligence tu? Jadi tapi betul lah tu, bila kita fikir balik, once you solve intelligence, bila kau menyelesaikan masalah, macam mana nak menyelesaikan masalah, selesaikan masalah, macam mana nak selesaikan masalah, maka tiada masalah, maka semua masalah dia akan boleh selesai lah. Macam tu. Maksudnya ada banyak masalah, kita fikir macam mana nak selesaikan masalah yang ada banyak masalah. Jadi itulah apa yang mungkin dibuat lah, atau mungkin sebab apa AI ni dia nampak begitu-begitu hype, sebab dia dianggap sebagai, contoh kita tunjuk lah, phone. Apa beza phone tu dengan phone ni dari segi design? Saya tunjuk phone. Boleh, ni bukan product placement apa. Apa beza dari segi design? Tak ada sangat kan? Tak ada. Tapi kalau 13-15 tahun lepas, kalau phone ada phone bentuk macam Nokia Engage, ada phone boleh flip, Engage, communicator, ada Alcatel, Motorola. Jadi sangat-sangat berbeza, sangat-sangat unik. Sekarang ni orang kata bahawa teknologi banyak yang dah mencapai saturation lah. Maksudnya dia boleh pergi takat tu je. Jadi orang fikir apakah the next big thing? Dan the next big thing yang orang anggap adalah AI lah, Artificial Intelligence. Dan kita masih belum tahu lagi dalam 10 tahun ni setakat mana AI tu boleh pergi lah. Setakat mana AI tu boleh pergi. Macam ChatGPT tu kan. ChatGPT tu ada, sekarang ni dia, kita tak nampak lagi lah. Maksudnya dia punya level of usage tu akan pergi ke takat mana. Potential threat. Adakah kita perlu risau dengan kewujudan ChatGPT ni? Especially dari segi potential threat ataupun dari segi pelanggaran privacy dan sebagainya. Sebelum kita cerita sikit lah pasal ChatGPT ni, dia apa benda sebenarnya. ChatGPT ni dia adalah maksudnya satu large language model lah. Maksudnya kita tengok dia macam tadi kan, AI yang kita cakap berjaya mengalahkan manusia dalam game. Macam mana sebenarnya dia orang berjaya kan? Adakah dia orang memang betul-betul berfikir ke apa? Sebenarnya tak. Dan ini yang buat dia topik ni sangat-sangat menarik tau. AI ni sebenarnya macam kita melatih yang company tu Open AI tu dia cakap lah, dia macam kita latih anjing. Kita tak pernah ada anjing kan? Tak pernah. Kucing je lah. Kucing. So pernah latih kucing? Latih tapi tak jadi. Dia latih dia makan, tak payah ajar. So macam mana kita nak latih binatang adalah kita suruh dia buat kalau dia buat salah, kita tak bagi dia makanan contohnya. Kalau dia buat betul, kita bagi dia makanan. So ini dipanggil sebagai machine learning lah. Jadi kalau mesin tu buat betul, dia akan dapat macam reward lah. Katakan contoh kita latih satu mesin ni dia punya tugasan dia simple je. Pergi dekat sini, lompat atas cawan, so dia akan dapat reward. So akan ada banyak lah. Maksudnya yang dia langgar cawan, dia jatuh meja, so dia akan banyak, mungkin ada beribu-ribu instant yang dia salah, ada satu instant yang dia betul. So bila dia dapat yang betul tu, maka kita akan bagi reward, maka dia akan terus buat yang betul tu lah. So the iteration. So macam machine learning ni, dia akan fikir macam mana apa langkah untuk aku mengalahkan aku punya pemain manusia dalam chess ni. So dia akan main, ni yang lebih dahsyat, sebab dia akan main dengan dirinya sendiri sebanyak berbilion-bilion kali. So dia akan tangkap semua langkah-langkah tu sampailah dia berjaya. Untuk setiap langkah dia dah tahu dah apa 1000 punya langkah ke hadapan, dia dah tahu dah. So macam ChatGPT ni, dia macam agak pelik juga, sebab cara dia dilatih adalah maksudnya dia dipanggil sebagai large language model. So dia dilatih daripada berbilion-bilion sentences ataupun ayat-ayat yang dicipta oleh manusia dekat internet dan sebagainya. So dia dilatih untuk dia bukan faham, dia predict.
So maksudnya selepas daripada perkataan ni, perkataan apa? Selepas daripada perkataan ni, berapa percentage kebarangkalian perkataan seterusnya adalah perkataan yang betul untuk soalan yang ditanyakan. Okay, jadi maksudnya kita anggap, okay, mesin ni maksudnya dia tak faham lah. Sebab dia cuma satu Frankenstein algoritma yang dia cuma memikirkan apa perkataan seterusnya. Tapi bila kita guna tu, kita rasa macam, ini dia betul-betul faham. Accurate. Ya. Kita tanya contohnya, okay, tulis karangan aku sepasang kasut, tapi contoh dalam bahasa hang tua. Macam tu. Ataupun baik bahasa Shakespeare, dia boleh buat. So, maksudnya benda-benda prom-prom yang sangat-sangat hebat, ya, dalam bentuk teks dia boleh buat dengan sangat-sangat baik. Okay, jadi bila macam tu, orang akan tanyalah, okay, setakat mana language ni satu dia faham. So kita boleh anggap bahawa dia tak faham sebenarnya, tapi dia boleh buat. So dia akan buat kita fikirlah, okay, tak faham tapi boleh buat. Dia tak faham. Kalau kita tanya dia pun, do you understand? No, I don't understand because aku cuma muntahkan je algoritma tu. Okay, jadi apa kesan dia? Kesan dia setakat ni tak dapat nak dipastikan sangat, tapi apa yang kita tahu adalah probability dia. Apa yang kita tahu adalah sekarang ni banyak companies yang dia start campak modal ke dalam AI ni lah. Maksudnya mungkin berbilion-bilion, daripada 10 bilion tu mungkin 1 bilion, 9 bilion terbazir, entahlah pergi mana, tak jadi apa. Mungkin 10 juta tu dia menjadi something. Antara yang dianggap bahawa satunya ada banyaklah risiko dia. Satu, dia hebat, tapi dia ada perbatasan dia. Batasan dia adalah dia bias. Dia bias. So dia ni apa? ChatGPT ni benda sebenarnya dia liberal. Dia punya inclination dia, politik dia adalah liberal. Dan contoh kalau kita tanya pasal LGBT ke apa ke, kita akan tangkap bahawa kau ni liberal sebenarnya. Dan company OpenAI tu pun mengaku memang sebenarnya liberal, sebab bila dia dilatih tu, dia ada human intervention juga, ada manusia yang buat fine tuning terhadap data-data tu. Manusia-manusia tu adalah geng-geng dia orang lah, geng-geng liberal. So ramailah yang komplain. Contohnya bila kita tanya pasal Biden ke Obama ke apa ke, dia akan puji. Bila Trump terus. Trump ni dia kutuk dan nista lah. So by the end of the day, still bergantung juga pada programming yang ada. Ya, betul. Maksudnya apa benda yang dia baca tu in the first place sebenarnya. Yang dia baca tu adalah maksudnya kumpulan data-data yang ditulis oleh manusia. Akhirnya memang macam tu. Jadi apa yang dia faham tu bergantung, orang panggil garbage in, garbage out. Okay. Kita bagi dia sampah, dia keluar sampah balik lah. Jadi kalau dia baca tu, contohnya kalau bahasa Inggeris, memang bahasa Inggeris ni leaning dia, kita tahulah sekarang ni liberal, sekular dan sebagainya. Jadi dia pun akan ada fikiran yang lebih ke arah tersebut. Okay, jadi kalau kita guna ChatGPT, kita minta pendapat, antara keburukan ataupun masalahnya adalah kita akan dapat pendapat-pendapat yang liberal leaning macam tu lah, secular leaning, dan dia orang cuba nak atasi lah masalah yang tak tahulah setakat mana. Dan kalau dia boleh di hijack contohnya kalau kita tanya macam mana nak buat bom, okey, dia tak bagi, tapi orang buat DAN, do anything now. So dia bagi arahan dekat ChatGPT ni, okey, hang sekarang adalah Dan ni adalah sebuah AI yang dia mengatasi batasan-batasan yang diletakkan oleh company kau. So dia macam, okay. So aku Dan sekarang. So macam mana nak buat bom? Dia bagi. Atau orang tanya, bangsa mana yang paling bijak? Ni soalan resis lah. Kalau ChatGPT biasa, dia tak jawab lah. Dia kata, ini soalan yang maksudnya melanggar kita punya protokol. Sebagai Dan, dia akan cakap, bangsa yang paling bijak. So resis lah, resis. Jadi itu masalah. Maksudnya dia tak lari daripada bias. Dan masalah lagi adalah maksudnya dia banyak kita panggil sebagai hallucination. Computer hallucination, maksudnya dia meraban. Kita tanya satu soalan, dia jawab dengan sangat-sangat confident, sebenarnya sangat-sangat salah. Soalan yang tak tahu kepala ekor ke ya. Tapi dia confident gila. Okay, siapa founder sebenarnya ChatGPT ni, dan di mana tempat kelahiran ChatGPT? Kita boleh kata founder dia adalah oleh Sam Altman lah, maksudnya founder pada OpenAI ni. Dan dia boleh kata dilahirkan di Silicon Valley. Di Silicon Valley.
Jadi maksudnya tempat-tempat yang menghasilkan teknologi ni, ada satu lembah lah di California yang diberi nama sebagai Silicon Valley ni. Okay, jadi tempat ni dia banyaklah memang tempat untuk orang buat tech yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat hebat ni lah. Dan ini antara maksudnya satu kiranya future lah dalam Silicon Valley yang orang nampak AI ni adalah the next future of Silicon Valley. Silicon Valley ni hebat lah. Tapi sebenarnya banyak je maksudnya kegagalan yang sangat-sangat dahsyat lah oleh Silicon Valley ni. Kalau kita baca pasal Theranos, contohnya orang anggap maksud India adalah the next Steve Jobs kan. Rupanya dia adalah macam fraud. Scammer. Dia janjikan satu produk, dia macam fake it till you make it. Dia kata produk aku dah siap. Produk ni dia boleh berbilion-bilion punya value mengalahkan macam iPhone. Tapi sebenarnya waktu dia cakap tu tak ada apa pun. Saintis-saintis tak boleh nak buat pun apa yang dia suruh tu. Dia ditangkap sebagai scammer lah. Okey. Tadi Haziq dah sebut tentang Silicon Valley kan. Timbul juga persoalan tentang Silicon Wadi. Kan? So kepada mereka yang ini pertama kali dia dengar, apa tu Silicon Wadi? Di mana dia letak? Bunyi wadi tu macam di tanah Arab. Itulah cerita dia. Wadi ni memang bahasa Arab lah. So wadi ni sendiri adalah valley, lembah. So dia Silicon Valley, tapi dekat tempat ni namanya Silicon Wadi. Kat mana ni? Dekat Israel. Okey. Menarik kan? Apa tujuan kewujudan Silicon Wadi ni? Dan kenapa Israel? Okey. Silicon Wadi ni dia kiranya adalah Silicon Valley yang kedua lah. Maksudnya pesaing kepada Silicon Valley dekat California ni, dan dia memang dianggap sebagai Silicon Valley kedua. Kiranya tempat tumpuan teknologi tinggi lah. Ada macam-macam kat situ. IBM, rasanya Google pun ada. Rasanya Google pun ada kat situ. Maksudnya dia adalah macam Silicon Valley tapi di Israel. Jadi cerita dia kenapa kat Israel. Israel ni dia memang dia menekankan maksudnya R&D lah, dia punya apa yang berlaku sekarang ni di Israel. Silicon Wadi ni ataupun dia punya high-tech, produk-produk high-tech dia kebanyakannya dalam bentuk software. Dia adalah antara ekspor utama oleh Israel kepada dunia lah. Jadi maksudnya mereka adalah penghasil software yang terbesar di dunia jugalah. Okay, jadi memang dia tumpuan company-company high-tech ni, dan sebenarnya ramai daripada satu kat Israel ni yang dia grad daripada universiti kat situ. Dia punya kadar graduan dia sangat-sangat tinggi lah berbanding dengan ke tempat lain seluruh dunia. Dia mungkin nombor dua dunia ke apa setelah Switzerland macam tu. Maksudnya dia sangat ramai golongan yang berpendidikan tinggi per kapita. Dan juga daripada graduan pendidikan tinggi tu 1.2% macam tu adalah dalam bidang sains ataupun engineering, saintis ataupun engineer. Dia paling tinggi. Paling tinggi per kapita dia adalah engineering dan juga saintis. Jadi diorang banyak, maksudnya diorang punya ekspor, diorang punya kiranya aset insaniah diorang adalah dalam bidang tech. I see. Okay, dan bila Haziq cerita tentang tech, tentang Silicon Wadi, Silicon Valley tadi, apa sumbangan terbesar Silicon Wadi? Dan macam tadi, kenapa Israel? Okay, teori kenapa boleh ada Silicon Wadi dekat Israel ni, dia susah sikit lah nak cerita. Dia satunya teori yang kata bahawa orang Yahudi ni sebenarnya bijak-bijak. Okay, jadi bila orang Yahudi ni bijak-bijak, jadi dia pergi, dia bertumpuk dekat satu kawasan. Dia orang kata dia orang golongan yang ditindas macam tu lah, Holocaust dan sebagainya, macam tu lah. Okay, jadi diorang ini daripada diorang punya side sendirilah. Diorang menyebabkan otak diorang ni otak yang nak survive, otak yang victim mentality. Lebih kurang lah. So maksudnya otak-otak yang rasa nak survive, nak hasilkan invention. Jadi bukan setakat maksudnya banyak daripada graduan yang lahir sebagai engineer ataupun saintis, banyak juga yang masuk dalam bidang R&D dan banyak yang buat orang panggil sebagai startup company, banyak sangat dekat Silicon Valley ni. Okay, jadi nak buat startup company ni, you kena ada certain mindset sebenarnya. You kena ada mindset, contohnya macam
invention, creativity, macam tu lah, innovation. Dan mindset ni dia banyak ditemui pada Silicon Wadi ni dalam satu tumpukan yang sangat-sangat banyak lah. Okay, jadi dia ada banyak sumbangan, kita boleh kata, yalah sumbangan lah. Sumbangan lah. Which is, buat macam mana kan? memang betul pun dia orang contribute kan? Yes, betul. Terutama sekali dalam bidang-bidang kajian. AI pun dia orang ada buat juga. Tapi setakat mana dia orang contribute dan setakat mana dia orang menghasilkan AI sendiri, itu saya tak pasti. Maksudnya dia orang dekat macam mana dia orang dengan ChatGPT, berapa contribution dia orang, saya tak pastilah. Tapi dia orang memang banyak sangat maksudnya invest kepada software development. Jadi dia orang kiranya macam dekat dunia ni, dia orang adalah kiranya macam antara tempat paling high tech kat dunia ni, ada itulah apa nama, Silicon Valley, Silicon Wadi. So antara tempat yang paling high tech dekat dunia. Ada tak maklumat jenama-jenama besar yang bakal buat startup di Silicon Wadi? Tu saya tak pastilah. Maksudnya setakat mana startup punya prospek dekat situ, saya kurang pasti. Bukan bidang saya sangatlah. Cuma dia yang menariknya adalah macam mana Silicon Wadi ni boleh berada di satu kawasan yang dikelilingi oleh, kita boleh kata, pihak musuh lah. Maksudnya golong Arab kat situ. So macam mana boleh adanya tempat yang macam itu. Itulah mungkin betul kita boleh berpegang pada teori, pada cara fikir. Sebenarnya banyak dalam sejarah ni ciptaan ataupun saintis-saintis hebat ni orang Yahudi. Kita boleh argue Einstein, von Neumann. So macam banyak ciptaan-ciptaan hebat, kalau kita tengok dekat belakang ni Yahudi punya. Sama ada diorang berpegang dengan agama Yahudi ke tak, itu boleh argue lah. Sebab kita boleh argue sebenarnya penciptaan Israel ni pun dia bukanlah atas sebab agama sangat. Sebab asalnya kan ada dua kan, diorang sama ada nak buat dekat Israel ataupun Argentina. Tapi Argentina ni, satu orang Argentina dia lawan, dia tak bagi, dan berlakunya antisemitism kat situ lah. Dia anti Yahudi, dan dia orang buat dekat Israel lah dengan bantuan British. Okay, jadi Theodor Herzl pengasas lah, kita boleh kata, Zionism, dia sendiri bukanlah beragama Yahudi sangat pun. Anak dia sebenarnya mati overdose. Kata, maksudnya bukan, kalau orang agama mati overdose, kita rasa macam mana tu. Pelik semacam. Okay, dan Ben Gurion, jadi Perdana Menteri Israel pun, dia sebenarnya taklah beragama Yahudi pun, malah dia dikatakan sebagai antara pembenci agama Yahudi yang terbesar jugalah. Tapi diorang gunakan agama Yahudi ni sebagai satu justification diorang untuk dapatkan tanah tu, dan untuk menyuruh orang-orang Yahudi menyokong lah penama usaha Zionism ni. Dan diorang bila diorang gunakan Bible ni, so diorang dapat juga sokongan daripada US. Okay, so US ni antara, maksudnya, pendana terbesar lah kepada negara haram Israel ni, setelah UK berambus lah daripada tu. Okey, kita dah setengah jam sembang ni. Ya. Bila kita tengok bagaimana agenda mereka sampai wujud Silicon Wadi. Okay. Habis tu kita orang Islam macam mana? Sebab ni pemerhatian saya, Haziq. Di mana umat Islam ni dah jadi champion menyalahkan orang. Kan, semua benda agenda Yahudi. Traffic jam agenda Yahudi, kan? COVID agenda Yahudi, vaksin agenda Yahudi. Yang kelakarnya dekat Amerika masa COVID itu, ada demonstrasi kata COVID ni agenda Muslim. Elok sangatlah yang tu kata Muslim hingga kata Yahudi kan. Akhirnya kita terperangkap dengan penyakit suka menyalahkan orang. Betul. Macam mana kita nak move on daripada penyakit ni? Okey, ini satu soalan yang sangat baik lah, dan satu soalan yang sebenarnya semua orang Muslim kena ada satu mindset lah. Maksudnya, yalah, betul, kita selalu sebagai content creator pun sebenarnya saya selalulah maksudnya menceritakan tentang kehebatan kita dahululah. Betul. So maksudnya kalau tahun sekarang ni Nobel Prize ada berapa je nama orang Islam dalam sains? Maksudnya ada 3 je kot. Banding dengan beribu-ribu yang lain. Kalau Nobel Prize winner lah. Tapi kalau 1000 tahun, pada tahun 1000, iaitu pada tahun kegemilangan, kita panggil zaman keemasan Islam, kalau nama Nobel Prize tu akan sentiasa penuh dengan orang-orang Islam lah. Okey, tapi kita sekarang kena move on. Kita sekarang kena beranjak daripada kita meromantisaikan sangat
sejarah kita memang hebat, memang betul kita kena ceritakan balik, tapi bukan untuk kita ceritakan untuk kita menyalahkan orang lain pula. Kita ceritakan balik itu untuk kita kembali kepada kehebatan zaman dulu. Maksudnya minda untuk menginovasi, minda kreativiti. Kalau kita baca ulama-ulama ataupun saintis-saintis orang Islam zaman dulu, dia orang sangat-sangat berminda inovasi. Kenapa kita sekarang tak buat macam tu? Sekarang ni ada banyak teknologi, dan malang kalau kita cuma pengguna teknologi-teknologi tersebut, kita bukan penghasil, dan kita tak berfikir secara kritis sangat tentang teknologi-teknologi yang datang kepada kita itulah. Dan sebanyak daripada teknologi tersebut memang memusnahkan masyarakat. Contoh macam social media, jadi hampir boleh disimpulkanlah bahawa social media ni dia tak berjaya untuk membuat manusia lebih bijak. Dia lebih berjaya memusnahkan komuniti dan masyarakat macam itulah. Tapi mana social media kita sendiri, contohnya betul. Apa algoritma yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dan di mana kita dalam contohnya persaingan dunia untuk menghasilkan AI. Contohnya di mana kita sekarang ni. Dan paling simple adalah, ada tak contoh kita bincang ke pasal fiqh ke pasal penggunaan AI ni, apa dia punya fake teknologi kan, fake teknologi. Jadi ya betul, pentinglah untuk kita berbincang tentang contohnya perbincangan abstrak. Jadi perdebatan sesama Islam yang berlaku 1000 tahun lepas, dia ada kepentingan dia jugalah. Tapi pada masa yang sama kita kena move on juga. Kita kena sedar bahawa sekarang ni orang dah tak bincang sangat dah tentang benda-benda abstrak, nama teologi dan sebagainya. Orang tak kisah sangat. Orang kisah pasal kalau ni lah, tahu siapa yang penulis Homo Deus tu? Apa nama? Tahu ke penulis Yuval Noah Harari? Jadi dia penulis ni lah buku yang terkenal tu, Homo Sapiens. Jadi dia kata pada masa akan datang, kita boleh ada sebenarnya satu komuniti dipanggil sebagai manusia tak berguna. So, terkumpul segala manusia tak guna. Dia bukan manusia tak guna, maksudnya dia tak berguna. Maksudnya kau ni tak gunalah, tahu tak? Tak berguna maksudnya betul-betul tak ada kerja. Semua kerja dah diambil alih oleh AI. Bila dia masuk universiti, dia pun tak tahu dia nak belajar apa. Sebab 20 tahun lepas dia masuk tu, benda dia belajar tu dah tak guna dah. So ni anggapan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi geng-geng manusia ni, apa yang akan berlaku kepada diorang, daripada diorang menyumbang kepada kerajaan, diorang menyumbang kepada masyarakat, dia dah tak boleh buat dah. Jadi kerajaan pula yang kena bagi duit kepada diorang untuk diorang hidup. Dan ini yang dia kata dah agak menakutkan lah prospek ni. Dia kata pada ketika itu manusia berguna ni tak boleh nak buat apa dah. Jadi kerajaan akan bagi diorang dadah dalam bentuk apa? Dalam bentuk game, dalam bentuk video-video entertainment, VR. Dia akan hidup dalam dunia sendiri. Sebab kalau dia orang dibiarkan berkeliaran macam tu je, dia akan buat kacau. Dia akan buat kacau. Jadi dia akan dibagi dadah macam tu. So nak tunggu mati macam tu je lah. Okay, ini antara masalah krisis yang besar yang mungkin menunggu kita. Jadi pada waktu ni lah kita mungkin menyarankan kepada ulama-ulama ke apa ke, kepada kita punya pemikir-pemikir kita, bahawa untuk menyelesaikan masalah etik yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak pada masa akan datang ni, terutama sekali dari sudut mungkin AI, masalah falsafah sekalipun. Jadi kita kena ada pemikiran, kita kena anggap bahawa agama lah akhirnya yang akan menyelesaikan masalah manusia ni. Bila manusia dah tak tahu apa guna jadi manusia, agama lah waktu tu. Right. Bahasa mudahnya, usah kita romantis dengan sejarah semata-mata. Kena ada keazaman untuk mencipta sejarah. Benar. InsyaAllah power lah. Rumuskan. Terima kasih sudi bersama di AP Podcast. InsyaAllah banyak lagi topik nak bincang ni. Tengok kat YouTube channel Meriah. So kita tambah lagi insyaAllah episod akan datang. Boleh kalau nak jemput lagi sekali, sangat-sangat berminat insyaAllah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.